Tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada hari ini FJ sebenarnya nak cerita dekat korang akan perkara yang baru sahaja berlaku baru-baru ni, iaitu sehari yang lepas di mana akaun FJ telah pun kena hack. Dan siapa-siapalah yang tengok channel FJ, korang akan dapati bahawa channel FJ tidak lagi dapat tengok pada ketika itu. Dan sekarang ni bila orang mesej kata tak ada apa-apa pun dan sebenarnya FJ dah pun mendapatkan balik akaun FJ tu dalam masa tempoh 12 jam setelah dihack. Okey, ramai yang tanya berkaitan macam mana akaun FJ boleh kena hack dan sebagainya, apa yang berlaku dan sebagainya. Okey, dekat sini FJ nak ceritakan dekat korang akan perkara yang berlaku dan macam mana dengan pantas FJ counter back balik akan pegodam tersebut dan mendapat kembali akan FJ punya akaun lah. Cumanya FJ mungkin tidak cerita secara detail, sebabnya kalaulah FJ cerita secara detail, mungkin kalau pegodam tu dia tengok video FJ ni dan sebagainya, nanti dia akan tahu cara macam mana untuk counter, macam mana orang nak dapatkan balik akaun masing-masing lah. Jadi sebenarnya bukan FJ saja yang pernah mengalami masalah ni, ramai YouTuber di luar sana yang mengalami masalah ini juga. Okey, sebenarnya sebelum FJ start nak ceritakan berkaitan dengan kejadian yang kena hack tu, FJ dah pun 3 hari sakit gigi. Kemudian FJ tak upload video disebabkan kerana FJ sakit gigi. Jadi pada hari, kalau tak silap hari Khamis, okey, pada hari Khamis, waktu tu serangan pegodam ni berlaku pada waktu tengah malam. Jadi apabila FJ bangun pagi, sebenarnya FJ tak perasan lagi akaun FJ tu dah kena hack. Tapi bila FJ nak pergi jogging pada waktu pagi, selalunya memang waktu pagi FJ akan pergi jogging dulu sebelum FJ masuk kerja. Lepas tu FJ nak buka FJ punya YouTube, nak dengar lagu kan. Selalu FJ akan buka lagu baru FJ pergi jogging. Tapi YouTube FJ tu tak boleh nak masuk, dia suruh login. Apabila FJ nak login, dia kata FJ tukar FJ punya password tu 5 jam yang lepas. So dekat situ FJ dah mula pelik lah. Baik-baik waktu tu nak jogging, terus tak jadi jogging. So FJ check FJ punya account, semua tak boleh masuk. Maksudnya FJ punya account ni dia bukan hack FJ punya YouTube sahaja, dia hack FJ punya Google account, Facebook, termasuk Instagram. Semua sekali FJ punya akaun media sosial dihack oleh individu tersebut. FJ tak tahu siapa lah. So korang bayangkan waktu tu FJ macam memang pagi tu terus tak ada mood lah nak buat apa-apa kan. Daripada nak jogging tu terus tak jadi jogging. So FJ pun cuba untuk settlekan masalah tersebut lah. Cumanya apabila FJ tengok YouTuber lain yang pernah kena hack sebelum ni, kebiasaannya diorang tak dapat balik akaun diorang buat akaun baru. So untuk potential dapat balik tu kemungkinan agak sukar. Tapi FJ sentiasa fikir positif je, mungkin ada cara lain yang FJ akan boleh buat lah. Tapi masalahnya ketika tu bila FJ dah tahu FJ kena hack dan sebagainya kan, apa yang berlaku ialah FJ tak dapat masuk semua akaun Google FJ dalam email dan sebagainya, termasuk akaun YouTube. Jadi persoalannya mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana hackers ni atau pegodam ni dia boleh masuk dalam akaun kita ni melalui daripada mana. Sebenarnya FJ sendiri tak dapat pastikan dia masuk daripada mana. Cumanya memang beberapa hari sebelum tu akaun Facebook FJ ada cubaan untuk orang masuk dalam akaun FJ lah, sebab dia hantar kod. Okey, dia hantar kod, tiba-tiba dia mesej, dia hantar kod, nombor kod, dia kata kita nak masuk dalam akaun. Tapi FJ tak ada nak masuk apa-apa kan. Lepas tu FJ tanya isteri FJ, dia kata dia pun tak ada masuk. So FJ ingat, oh ada orang nak masuk tapi tak boleh. So FJ macam ignore lah benda tu, buat tak kisah kan. Cumanya pada malam hari Rabu sebelum FJ kena hack tu, pada pukul 11.59, Google ada hantar email yang menyatakan bahawa ada seseorang yang telah masuk di dalam Facebook FJ pada pukul 11 lebih. Cumanya waktu tu FJ dah tidur, so FJ tak perasan. Jadi pukul 2 lebih barulah akaun Google FJ itu di take over oleh penggodam ni lah. Okey, apa yang dia buat, dia tukar semua kata laluan termasuk nombor telefon. Jadi FJ tak ada option. Okay, semua soalan yang FJ cakap forget password tu FJ tak boleh masuk, disebabkan kerana nombor phone dia letak nombor phone luar negara. Kemudian email FJ dia tak boleh masuk sebab FJ dah tak boleh tahu password ni, email tak boleh masuk. Lepas tu memang FJ waktu tu dah buntu dengan cara macam mana FJ, sebab bila FJ nak tulis forget password, semua kod-kod itu dihantar ke nombor telefon yang baru, kemudian dihantar ke dalam email. Lepas tu email FJ tak dapat buka. Cumanya pada pagi tu, pagi sekolah tu, FJ sekolah waktu tu, dekat sekolah, ada satu lagi email
iaitu email backup, iaitu email isteri FJ lah. Dia ada email tu, FJ tak beritahu lah email dia apa. FJ try send code dekat situ, tapi memandangkan FJ kat sekolah, wife waktu tu dia tak tengok telefon dia. Okay, wife tak tengok telefon dia. So FJ tak dapat masuk akaun FJ disebabkan kerana waktu tu wife tak respon. FJ call apa semua tak angkat. Dia dekat rumah, dia tak perasan telefon dia bunyi dan sebagainya. So FJ pun nak menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Lepas tu FJ terus waktu tu FJ kena bawa budak sukan tau. So memang serabut gila dengan gigi sakit. Lepas tu AJ kena bawa budak olahraga relay 4x100 dekat stadium. So AJ minta tolong seorang cikgu tu, dia tolong tengok budak jap. AJ bawa diorang pergi stadium. Lepas tu AJ balik rumah sebab AJ nak selesaikan masalah yang cepat. So bila balik rumah, FJ dapat buka email FJ. So macam mana FJ dapat buka email FJ? Ini adalah satu mungkin pegodam ni tak tahu lah. Sebenarnya FJ ada langgan untuk Google One. Okay, ada Google One tu, akaun Google One FJ ada langgan. Disebabkan kerana FJ punya storage email dengan storage Google Drive dah habis, dah penuh. Jadi nak tak nak FJ terpaksa langgan untuk Google Drive, Google One tu, supaya email baru masuk dan Google Drive FJ dapat digunakan. So FJ langgan benda tu. So kenapa FJ dapat buka FJ punya YouTube dan sebagainya melalui daripada Google One tu. Kalau AJ tak ada Google One, memang AJ rasa memang takkan ada harapan lah untuk AJ dapat akaun AJ balik. Lepas tu mungkin akan habis lah akaun Farhan Jamal tu. So waktu tu muka pun dah biru dah kan. AJ pun tak tahu nak buat macam mana. Dah keliru. Walaupun mungkin kita report, tapi ada benda-benda soalan-soalan tu yang dia tanya, yang kita kena buka juga kita punya YouTube ataupun kita punya Google tu lah untuk kita respon dari sudut kod dan sebagainya. So apabila FJ buka, FJ punya dapat buka email FJ daripada Google One. So dekat situlah yang FJ dapat kod daripada Google dan sebagainya untuk tukar. Pada asalnya dekat telefon memang tak boleh pakai. Semua kena guna ni lah, laptop ataupun desktop korang. Jadi cara macam mana korang nak dapatkan balik akaun korang tu dalam masa yang secepat mungkin. Okay, ni FJ mungkin bagi tahu sikit sebab FJ tak nak reveal habis. Kemungkinan bila FJ reveal habis, pegodam-pegodam tersebut mungkin akan tahulah cara macam mana nak buat selepas ini kan. Jadi FJ tak nak reveal habis. Okay, sebenarnya dekat korang punya, okay, FJ padam dulu jap. Okay, dekat korang punya kat sini okay, FJ tunjukkan dekat korang. Okay, dekat atas ni kan, sebenarnya kalau siapa-siapa yang mungkin FJ kan, FJ selalu bila memang habit lah, setiap hari FJ akan check updates dekat sini lah. Okay, dekat help ni about Google Chrome ni, AJ akan update, tengok AJ punya Chrome ni update je tak. Sebab kat sini kan dia akan cover mana-mana yang masalah lah. Kalau macam dia ada yang terbaru ke kerentatan security ke apa ke, dia akan yang baru Chrome yang baru akan menyelesaikan masalah tersebut lah. Jadi AJ sentiasa update. So dekat sini yang FJ dapat AJ punya account daripada sini. Okay, daripada sini yang FJ boleh check semua sekali. FJ punya boleh masuk daripada YouTube dan sebagainya lah. Jadi itu saja yang FJ bagi tahu sikit macam mana FJ dapat counter back balik dalam FJ punya akaun YouTube dan juga email. Benda email paling penting sekali lah. Waktu tu bila FJ dapat buka FJ punya YouTube studio dan sebagainya, FJ matikan dia punya live. Waktu tu live dalam FJ punya channel tu dah sampai 18,000 live mengenai Elon Musk punya benda lah. Memang scam tai punya kan. Memang. Dan FJ sendiri daripada yang tadi tu, FJ tunjuk tadi tu, yang daripada butang yang ada FJ tu, FJ boleh detect dekat mana dia online dia punya komputer lah. So komputer FJ ni dia detect orang tersebut daripada Kuala Lumpur dan pukul berapa dia login, dia buat dan sebagainya. Ada dia punya rekod dekat FJ punya laptop. So mungkin dia pun tak expect macam mana FJ boleh buat, boleh masuk dan sebagainya. Apabila FJ dapat masuk dalam akaun ni, FJ terus sign out daripada akaun yang dekat KL, dan satu lagi akaun dia buka daripada Ukraine dekat Kiev sana. Tapi AJ tak rasa yang akaun tersebut dia pakai akaun daripada Ukraine. Mungkin dia pakai VPN. So dia buat VPN tu mungkin daripada Ukraine, tapi sebenarnya dia ada kat Malaysia lah. So FJ buang semua tu, sign out. So waktu tu FJ dah memandangkan FJ dah cuba banyak kali nak masuk dalam akaun. So Google suspect macam ada masalah security lah terhadap FJ punya akaun, dan dia bagi masa dalam masa 72 jam kalau tak silap FJ. Google bagi masa 72 jam untuk dia bagi satu link baru dalam email untuk FJ reset balik FJ punya password.
Tapi masalahnya sekarang ni ialah penggodam tu dia tahu FJ punya password, dan FJ ni dapat masuk dalam FJ punya email atas capacity yang tadi tu. Kalau lah dia ubah ke memang FJ sendiri pun jadi jam juga. Tapi mungkin dia sendiri yang penggodam tu dia tak tahu sebenarnya FJ dah masuk dalam email FJ. Jadi korang bayangkan FJ waktu tu memang blank tau, sebab dalam kau nak kena tunggu dalam masa 72 jam baru Google bagi link untuk reset balik kau punya password. Sedangkan penggodam tu dia tahu dia dah ubah dah password dan sebagainya. Dia boleh buat macam-macam lah. Dia boleh cancelkan akan laporan tersebut dan sebagainya. So FJ waktu tu memang buntu gila. Dan waktu tu juga FJ kena bawa budak balik. Kan FJ cakap tadi FJ hantar budak sukan dekat stadium kan. FJ kena ambil dorang, kena beli makanan dorang. So waktu tu memang dah jam sangat kepala FJ. Cumanya FJ pesan kepada isteri FJ sebelum FJ keluar nak pergi tengok budak kat stadium. FJ pesan untuk tengok kalau dia login balik daripada KL ataupun Ukraine tu. So FJ suruh wife FJ untuk kick out dia, untuk refresh, kick out. Kalau dia masuk daripada akaun daripada KL ataupun Ukraine tu, kick out. Dia boleh sign out sendiri. Kita boleh tekan daripada yang FJ tunjuk tadi tu. So FJ suruh isteri FJ pantau lah dalam masa FJ pergi dekat sana tu. Sementara FJ pun fikir macam mana 72 jam. So FJ pun cari cara macam mana mungkin FJ nak call Google waktu tu, Google Malaysia ke pun, untuk menyelesaikan masalah ni secepat mungkin. Sebab penggodam tu dia dah ada semua FJ punya password dan sebagainya, dia boleh ubah. So tiba-tiba tak tahu macam mana, waktu FJ dah nak balik daripada dah pukul 12 waktu tu, 3 jam FJ kat Padang, wife kata dapat dia refresh page tersebut, dapat info daripada Google yang dia suruh FJ untuk reset balik password pada ketika itu. Okay, ini memang tak disengajakan lah. Tiba-tiba dapat mesej daripada keluar page, dia suruh FJ tukar FJ punya password dan dia suruh FJ masukkan password yang lama. So FJ pun beritahu password lama FJ kepada isteri isi apa semua. Bila dapat saja masuk dalam FJ punya Google account tu, isteri FJ terus tukar semua kata laluan dan buat lebih dengan security lah. Dia ada lapisan layer keselamatan, isteri FJ terus buat. So FJ ingat waktu tu FJ tak perasan lagi sebenarnya penggodam ni dia dah masuk dalam akaun Facebook FJ dengan Instagram. Pada awalnya FJ ingat dia hanya dapat masuk FJ punya Google saja tau. Rupanya dia ada dalam FJ punya FB dan juga Instagram. So lepas sahaja FJ selesai daripada menyelesaikan masalah tersebut, pihak YouTube dia dah block FJ punya channel sebab dia tahu FJ dah buat report kata ada penggodam yang telah menggunakan FJ punya page lah. Jadi dia terus block sehingga FJ dapat balik akaun Google FJ dan FJ respon balik email balik kepada pihak YouTube yang menyatakan FJ dah dapat balik akaun FJ. Baru FJ dapat semula akaun FJ yang YouTube tu. So benda ni tak habis kat sini. Okay, FJ dah dapat Google, so FJ dah security dan sebagainya. Masalahnya sekarang FJ tak perasan bahawa penggodam ni dia dah masuk daripada Facebook FJ dan juga Instagram FJ. Korang bayangkan FJ memang masalah pada ketika itu sebab banyak kad bank dan sebagainya, transaksi online yang melibatkan akaun Google FJ. FJ ada beli online dan sebagainya, subscribe online, Netflix apa semua kan. So dekat situ ada data-data mengenai bank. So waktu tu memang FJ cakap memang FJ suka tak suka FJ mesti selesaikan masalah ni dalam masa 24 jam. Jadi waktu FJ dapat saja FJ punya akaun, FJ block semua pembayaran automatik yang FJ buat dalam akaun online sebab FJ takut dia masih ada lagi FJ punya akaun tersebut. Kemudian di dalam Instagram FJ perasan apabila waktu petang, apabila FJ scroll dalam Instagram, FJ dapati bahawa terdapat macam video-video yang bukan-bukan, yang mengapu. Ada video lucah ada, lepas tu ada perempuan seksi dan sebagainya dalam FJ punya Instagram. Jadi bila masa FJ ada follow orang macam ni, memang tak ada lah sebab FJ punya followers tu pun ada 153 je. FJ memang tak follow orang lah. So FJ akan follow orang-orang macam business dan sebagainya, orang-orang yang public figure lah, orang Malaysia ni. Tapi tiba-tiba naik video-video mengapu, gambar orang seksi dan sebagainya. Bila FJ tengok balik, FJ dah follow sampai 600 lebih orang luar negara. So di situ FJ tahu lah bahawa akaun Instagram FJ sendiri telah pun dihack. Tapi FJ tak pasti sama ada penggodam ni dia tahu ataupun tidak. FJ sebenarnya dah dapatkan balik akaun FJ tu. So FJ terus tukar FJ punya password, FJ sign up semua yang orang kata telefon ke apa ke, FJ sign up. So FJ login balik dalam password yang baru. So dekat situ baru dia punya dia add apa semua, follow orang bukan-bukan tu terberhenti tau kat situ. So FJ dah dapatkan balik FJ punya Facebook, Instagram termasuk Google. So mesti korang tertanya-tanya kan, akhirnya macam mana FJ boleh dapat balik FJ punya tu, macam FJ cakap tadi. Cumanya mesti yang ramai orang tanya macam mana FJ boleh terkena akan serangan penggodam ni.
FJ tak tahu tau, tapi FJ terus terang cakap kat korang lah, permulaan penggodam ni bermula daripada akaun Facebook. Akaun Facebook dia link kepada Google dan sebagainya, dia link kepada Instagram. So daripada Facebook, okay, permulaan dia dapat akaun Facebook FJ, dia tahu semua berkaitan dengan Google dan sebagainya. So dekat sini FJ nak ingatkan kat korang bahawa memang bahaya gila lah kalau orang dapat korang punya ID dan sebagainya. Tapi pada pandangan FJ lah, security terhadap Facebook punya akaun memang ke laut lah, memang teruk lah. FJ tak rasa godam ini bermula daripada akaun Google sendiri, tapi FJ rasa bermula daripada akaun Facebook. Sedangkan Facebook FJ tu memang FJ tak ada tekan link yang bukan-bukan, tak ada buat apa-apa pun. Cuma FJ ada dapati ada beberapa kali FJ terlog out sendiri dalam FJ punya Facebook. Dia jadi macam tu, lepas tu FJ log in balik, kemudian bila FJ nak buka balik, dia log out balik. Lepas tu dia ada 2-3 hari sebelum tu memang Facebook FJ macam ada masalah. So FJ ingat puncanya adalah daripada laman web Facebook ni, yang mungkin orang boleh tembus kita punya kata laluan dan sebagainya. So AJ nak ingatkan korang supaya hati-hatilah menggunakan Facebook dan sebagainya. Bagi orang yang ada kepentingan lah menggunakan akaun Google dan sebagainya. Macam FJ sangat-sangat gila-gila lah aku cakap kan. Sebabnya FJ punya bank apa semua, data peribadi apa semua, memang ada banyak lah dalam FJ punya Google tu, melibatkan password dan sebagainya. So waktu tu memang cuak gila. Mungkin kalau tak dapat balik akaun FJ tu, mungkin FJ akan memang banyak lagi lah kerja nak kena buat. Kau nak kena pergi report polis, lepas tu kau nak kena bagi tahu pihak bank dan sebagainya berkaitan dengan mungkin data telah dibocorkan dan sebagainya, mungkin kena tukar kad dan sebagainya lah. So memang benda tu sangat-sangat menakutkan lah bagi FJ kan. Cumanya FJ dah dapat balik FJ punya akaun. So lepas ni insyaAllah lah FJ akan lebih berhati-hati, dan FJ punya password pun FJ dah tukar yang lagi dahsyat apa semua. Lepas tu dia ada second layer yang paling, maksudnya ada 3 layer kalau tak silap FJ. Kalau untuk security, kalau daripada mana-mana, dia akan dapat tahu masuk tu daripada mana. Cumanya FJ pun pelik juga kenapa Google dia tak dapat detect akan device baru yang masuk dalam akaun Google tu. Sebab selalunya dia akan bagi ada nombor 2 dekat dalam kita punya telefon ke apa ke, yang tanya ini adakah kita yang nak masuk ataupun orang lain. Dia akan minta kod tu. Tapi waktu FJ kena hack tu memang tak ada langsung akan kod tersebut. Mungkin penggodam ni dah tahu cara macam mana nak buat supaya kod tu tak sampai kepada kita dan sebagainya, wallahualam. Tapi benda ni memang sangat-sangat menakutkan. Sebenarnya FJ tak kisah pun kalau jadi apa-apa, memang FJ redha saja. Tapi kalau kita boleh lawan, kita lawan. Tapi untuk rekod, memang banyak orang yang kena akaun hack ni memang dah habislah akaun diorang. Kalau yang dapat tu pun ada FJ baca yang dia dapat balik akaun YouTube tu disebabkan kerana dia punya akaun Google dia boleh buka email. Macam kes FJ memang tak boleh buka langsung FJ punya email. YouTube pun semua memang tak boleh buka. Kecuali Facebook dan Instagram FJ masih boleh buka lagi. Tapi bila once email korang tak boleh buka, memang itu satu masalah yang besar lah. FJ bernasib baik disebabkan kerana FJ ada Google One, FJ langgan. So message tu masuk dalam Google One. Google One FJ masih dapat akses sebab FJ bayar kan, guna duit dan sebagainya, dia premium. Okay, FJ punya YouTube premium. FJ punya Google pun lebih kurang Google Premium lah, sebab FJ ada Google One. So dekat situ lah mungkin FJ selamat daripada orang kata tak dapat balik FJ punya akaun dan sebagainya lah. Bagi orang lain, kemungkinan kalau dia tak ada Google One tu, memang FJ sendiri tak tahu cara macam mana untuk korang dapatkan lah kalau korang terkena serangan penggodam ni. Tapi itu saja cara yang mungkin FJ beritahu. FJ tak nak beritahu detail, sebab FJ kalau beritahu detail macam mana daripada komputer ni, nanti penggodam tersebut mungkin dia akan tahu benda ni dan dia akan gunakan knowledge tu untuk lagi orang kata susah kita dapatkan balik akaun kita lah. Cumanya FJ nasihatkan siapa-siapa yang selalu buka laptop dan sebagainya, pastikan korang update korang punya Chrome tu, dan korang sign in korang punya ID Google tu dalam korang punya browser Chrome dalam laptop ataupun desktop. Itu yang paling penting sekali. Kalau kemungkinan kalau korang buat macam tu, insyaAllah korang akan boleh dapat balik korang punya akaun walaupun kena hack dan sebagainya. Okay, itu saja yang nak pesan. Sampai di sini saja. AJ masih sakit gigi lagi. Semalam AJ baru cabut gigi. InsyaAllah video AJ on the way tengah buat. Kalau siap je, AJ akan terus upload lah. So jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram, vlog dan sebagainya pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum, selamat petang dan jumpa lagi. Bye.